What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto. So dalam video kali ni aku nak share dengan korang satu teori best yang aku dah tengok dah lama dah pun. Cuma menunggu fakta pelengkap supaya aku dapat hasilkan one fine video teori tentang teori ini. Dan dalam video ni juga aku nak bagi tahu soalan untuk giveaway September di channel Skoverto Gaming dah keluar. So untuk korang yang nak menang giveaway skin ML idaman korang boleh check out soalan di community tab di Skoverto Gaming dan jawapannya terdapat di dalam konten 10 Mage Custom Game bersama Skoverto Fleet, which is korang kena cari berapa kalikah penampilan Chibi Kimi yang bergerak dalam video tersebut. Tarikh tutup untuk meneka adalah pada 29 September 2021 sebab pengumuman pemenang akan dibuat pada 30 September di channel Skoverto Gaming. Dan tahniah kepada tim Seremban FA, manager Mus'ab Omar kerana telah mendapat poin yang tertinggi dalam Skoverto Fantasy League this game week dan hadiah akan segera dihantar. Okay, alright, let's proceed with the content. Istimewa cita rasa masa kini, kini ada kelazatan istimewa, kelazatan kopi sebenar Nescafe. The end of One Piece. Alright, first of all aku nak bagi tahu ini bukan hanya pendapat aku. Teori ini sebenarnya aku rasa dah well known dah pun. Origin teori ini yang aku tahu ialah pada satu post kat Arlong Park Forum. Okay geng, teori ini adalah teori mengenai apa itu One Piece sebenarnya. Sebab aku fikir teori ini adalah the greatest of all time kerana ini jawapan terbaik yang aku pernah jumpa mengenai apa itu One Piece selain daripada Ohara punya teori lah. Teori ini juga menjawab dan merungkai misteri dan persoalan yang tercetus sejak permulaan series ini. Dan semestinya misteri terbesar iaitu apakah sebenarnya harta karun yang dicari semua orang ini. Teori dari tahun 2013 dan banyak perkara yang berlaku dalam cerita One Piece sejak daripada hari tersebut. Dan aku dah lama nak bercakap mengenai teori ini sebab semakin lama cerita pun makin jauh dan banyak bukti yang aku dah tengok untuk menyokong teori ini. Aku rasa banyak perkara-perkara yang berlaku sejak teori itu dipost dan sekarang mungkin masa terbaik untuk tengok balik teori ini dan cari andaian yang tepat dan bukti yang lebih kukuh untuk menguatkan lagi teori ini sebab ada kemungkinan inilah jawapan terbaik mengenai apa itu One Piece. Teori ini menganggap One Piece sebenarnya bukan harta seperti emas atau senjata atau poneglyph. Ia mungkin adalah creation dari New Ocean sendiri. Dalam dunia One Piece, dunia terbahagi kepada 4 ocean. Kalau Red Line dihancurkan pada 2 point di mana dia intercept dengan Grand Line, contoh pada Reverse Mountain dan Marijoa, maknanya kesemua 4 lautan akan bercantum dan akan mengakibatkan the creation of New Ocean. Lautan-lautan ini akan menjadi One Piece. Mungkin korang akan lebih faham kalau aku cakap dalam bahasa Inggeris. When the creation of the New Ocean happen, the ocean would finally be in one piece. Idea utama kat sini ialah the New Ocean adalah treasure of One Piece itu sendiri dan itulah saat kemuncak series ini. Ini akan membuktikan Sharleaf Prophecy di mana Luffy ditakdirkan untuk memusnahkan Fishman Island, iaitu proses kemusnahan Red Line di Marijoa akan menghancurkan Fishman Island di bawahnya juga. Ianya juga mungkin antara sebab utama kenapa Joy Boy meninggalkan permohonan maaf kepada Fishman people. Selain itu, ini juga menjadikan impian Sanji iaitu All Blue sebagai kenyataan sebab dah sah-sah lah lautan tu nanti akan menggabungkan kesemuanya 4 Blue Sea dan semua hidupan laut boleh dijumpai. Walau bagaimanapun kita tak pernah dengar tentang kewujudan laut yang macam tersebut sepanjang lebih 1000 chapter dan agak tak make sense untuk tempat macam tu wujud kecuali di Central Point di mana Red Line dan Grand Line intercept. Maknanya All Blue sebenarnya perlu diwujudkan dan menjadi legenda utama yang berkait dengan One Piece selama ini. All Blue akan terbentuk apabila Red Line dimusnahkan. Selain itu, 2 ancient weapon yang kita dah tahu memainkan peranan penting dalam teori ini. Pluton yang kita tahu warship dengan kuasa pemusnah besar-besaran yang mampu menghancurkan sebuah pulau dan sudah semestinya mampu untuk memusnahkan. Jika tidak semua, mungkin sebahagian dari Red Line. Pluton mungkin adalah kunci utama untuk memusnahkan Reverse Mountain dan Marijoa. Jika Red Line menghalang pelayaran antara hemisfera kiri dan kanan, Calm Belt pula menjadi halangan untuk berlayar antara hemisfera utara dan selatan. Sebab utama dia, of course lah, kewujudan Sea Kings. Ancient Weapon Poseidon pula akan menghalang Sea Kings dari menjadi masalah pelayaran utara ke selatan dan sebaliknya. Setelah Red Line dihancurkan dan Calm Belt dineutraliskan dari Sea Kings, akan wujudnya Free Open Ocean. Melihat kepada proses pembinaan dunia One Piece, seluruh cerita adalah
tentang pencarian harta karun Lanun, the biggest pirate treasure hunt dalam sejarah pencarian harta karun Lanun. Secara tradisinya, harta karun Lanun ditanda di peta dengan simbol X yang besar di tempat yang dipastikan lokasinya. Dan untuk pencarian harta karun terbesar di dalam sejarah, iaitu harta atau treasure yang paling grand dan besar, boleh kita bayangkan ada sebuah idea hebat yang menyatakan harta ini tersembunyi di dalam pemandangan yang jelas dengan ditanda dengan X mark terbesar di dunia One Piece. Dengan treasure itu berada tepat di lokasi X mark tersebut, mungkin merungkai misteri peta yang membawa kepada treasure tersebut adalah seluruh globe dalam dunia One Piece. Malah dua red line yang bersilang membentuk huruf X juga sangat simbolik kepada Pirates treasure itu sendiri. Jadi pada aku, itulah sebab-sebab kenapa teori ini sangat-sangat strong dan antara best teori One Piece yang aku pernah jumpa. Walaupun post asal adalah lebih detail, tapi poin-poin yang aku mention tadi adalah poin-poin utama yang betul-betul strong untuk menyokong teori ini. Dan kalau korang dah rasa poin-poin yang aku bagi tahu tadi dah menarik, apa yang aku akan huraikan kejap lagi akan menambah lagi keyakinan korang. Dan kalau korang masih skeptical, aku rasa kejap lagi korang akan diyakinkan setelah mendengar sebab-sebab aku menyokong teori ini. Okey, sekarang kita bincang apa pandangan aku pula. Aku rasa teori ini paling fit tentang jawapan kepada persoalan apa itu One Piece, bagaimana bentuk dia, di mana lokasinya. Teori ini juga selari dengan idea yang Oda dah setkan dalam plot dan susun atur seluruh jalan cerita One Piece atas beberapa sebab. Okay, first of all, aku akan bagi tahu kritikan yang common kepada teori ini yang aku nampak. Lautan baru bukanlah sebuah treasure dan Oda pernah janjikan yang treasure tersebut berbentuk fizikal. Oleh itu, teori ini agak lemah. Tapi bila kita fikirkan balik, lautan baru sememangnya sebuah treasure fizikal. Apa yang Oda cuba bagi tahu adalah One Piece bukan sesuatu konsep yang tidak ketara seperti friendship, cinta dan sebagainya, tapi penciptaan sebuah lautan baru yang besar untuk pelayaran memang sangat-sangat berbentuk fizikal dan bukan sebuah konsep yang tidak jelas macam friend zone. Ianya akan menjadi reward yang akan membuatkan Luffy orang yang paling bahagia di dalam dunia One Piece. Jika difikirkan, open ocean atau all blue adalah reward yang perfect untuk orang macam Luffy. Sebab bila di penghujung series, Luffy akan berlayar ke seluruh Grand Line. Luffy akan komplitkan perjalanan merentas lautan-lautan yang menarik. Dan apa yang lebih menarik yang boleh dia peroleh adalah semua lautan ini bercantum dan dia sekarang ada lautan yang sangat-sangat besar untuk dieksplor dan dia boleh travel ke mana saja, bila-bila saja tanpa halangan yang memisah empat lautan. Hanya sebuah lautan baru yang luas untuk dijelajahi oleh Luffy dan krunya. Apa yang kau rasa? Rewards Luffy mungkin dapat yang lebih better daripada sebuah lautan open baru yang luas tiada penghujung untuk dia meneruskan adventure. Daging, duit, topi baru. Aku rasa memang ini jawapan yang paling tepat. Walaupun Oda dah clearkan yang perkara macam friendship bukanlah treasure yang dimaksudkan. Oda ada selitkan di dalam penceritaan dari awal lagi, iaitu di East Blue tentang treasure yang boleh jadi apa sahaja. Kalau tengok balik kat East Blue, korang akan jumpa banyak kali Oda cuba sampaikan clue kepada kita. So yes, pada aku, sebuah lautan memang layak dianggap sebagai sebuah treasure. Dan kalau kita tengok dari perspektif Sanji dan impian dia, iaitu lautan istimewa All Blue. Okey, katalah korang belum pernah dengar teori pasal All Blue ni lagi kan? Adakah korang akan kata yang All Blue yang dicari oleh Sanji adalah sama macam dia cari perkara-perkara macam persahabatan atau cinta? Mesti tak kan? Kita semua yakin yang All Blue yang dicari oleh Sanji adalah semua benda berbentuk fizikal walaupun saiznya agak besar. Jadi dengan menggunakan mentaliti yang sama, kita boleh guna untuk meneka apa itu One Piece yang juga mungkin suatu treasure yang juga berbentuk fizikal dan bukan hanya perkara konsep tanpa bentuk fizikal seperti friendship dan cinta. Okey, kita ketepikan dulu pasal tu. Aku akan mula bagi tahu argument aku untuk support teori ni sekarang. Aku masih nak bagi tahu yang ni antara idea atau teori yang terbaik. Lautan bebas di sini adalah bebas dari segi geografi dan bebas dari penguasaan oleh satu puak. Disebabkan proses build up series ni yang sangat lama dan panjang, kita dapat lihat kitaran atau cycle yang dimulakan dengan penindasan dan kemusnahan dan akhirnya rebirth atau boleh dipanggil
dipanggil The Dawn of the New World. Mesej yang Oda serapkan dalam jalan cerita yang panjang ini adalah The Great Darkness di dunia One Piece yang melibatkan world government, dan ini telah menyebabkan seluruh dunia berada di satu fasa yang suram atau kegelapan yang panjang selama 800 tahun. Kebebasan dalam dunia One Piece itu umpama matahari. Jadi Dawn of the World adalah munculnya New World of Freedom, dan akhirnya jejak ke arah matahari akan bermula dengan kemusnahan. Sistem pemerintahan sedia ada perlu dimusnahkan untuk mencapai Dawn untuk membangkitkan New World. Kalau kita berikan fokus yang lebih kepada apa itu maksud kemusnahan, kita akan temui kata-kata atau quotes yang menyokong kemusnahan world government. Di Drum Kingdom, Dalton ada menyatakan yang Drum Kingdom perlu dimusnahkan dan mereka perlu mulakannya semula, dan arc tersebut berakhir apabila diorang reborn sebagai sebuah negara tanpa nama. Di Fishman Island sekali lagi ditekankan yang telah sampai masanya untuk menamatkan darkness dengan memusnahkan sejarah lampau tempat tersebut apabila Fukubushi merayu kepada Luffy untuk mengembalikan negara itu kepada nothing. Dan yang paling penting kita dapat lihat di Dressrosa, sebuah negara umpama contoh organisma kecil world government diketuai oleh Celestial Dragon dengan cara yang sama. Dunia dikuasai oleh Celestial Dragon. Dressrosa yang kelihatan indah dan aman, tetapi ada kejahatan dan penindasan yang disembunyikan sama seperti world government. Doflamingo menghapuskan orang yang tak setia dan ikut arahan dia, sama macam world government menghancurkan pihak yang berpotensi menjadi ancaman kepada mereka. Doflamingo hilangkan pengetahuan dan sejarah dari fikiran dan minda semua orang, sama seperti world government hilangkan pengetahuan orang tentang sejarah dunia yang sebenarnya. Siapa nakama first? Dalam segmen SNF hari ini aku nak highlight satu bisnes nakama kita, iaitu Ahmad Faiz. Ahmad Faiz menawarkan kepada kita the cheapest hot selling LRT condo dekat Taman Melati. So bagi korang yang berada di area Taman Melati atau yang ingin menetap di Taman Melati, korang boleh WhatsApp Ahmad Faiz. Only first home buyer sahaja yang boleh dapatkan kondo ini, dan booking only RM500 to choose unit. Ciri-ciri kondo ini adalah mempunyai keluasan 830 persegi, ada 3 bilik, 3 minit sahaja untuk pergi ke shopping mall, 7 minit untuk pergi ke KL East Mall, 10 minit walk to LRT Taman Melati, 6 minit drive ke Tunku Abdul Rahman University, easy accessible to Duke, MRR2, Karak Highway, 1 km untuk ke lebih dari 5 buah sekolah, institusi, 3 hospital yang berdekatan within 2.5 km sahaja, 15 resort style facilities. Di samping ada gym, swimming pool, reading cube, BBQ area, rock climbing, wire maze, jogging track dan kids playground dan yoga deck. First come first serve. Menarik gila tawaran dari Ahmad Faiz ni. So for more information, korang boleh klik link di ruangan description di bawah. Poin penting adalah di ending Dressrosa arc telah menyaksikan all nation di Dressrosa dimusnahkan secara menyeluruh. Dressrosa secara menyeluruh menjadi runtuhan yang membolehkan kelahiran kawasan baru yang bebas. Itu adalah antara mesej di sepanjang cerita ini. Kemusnahan sesuatu kerajaan atau pemerintahan sedia ada, pastikan semuanya menjadi runtuhan, hancurkan segala-galanya di situ, dan akhirnya akan munculnya dunia baru yang bebas di kawasan tersebut. So, mungkin final One Piece akan berakhir dengan konsep yang sama yang kita dah tengok dan saksikan sepanjang series ini. Marijoa terletak betul-betul di tempat yang sepatutnya untuk kita mendapatkan sebuah finale di mana kita boleh lihat idea yang sama, iaitu kemusnahan sesuatu kawasan secara total, dan akhirnya kita akan dapat melihat the dawn of the new world yang bebas, tanpa Celestial Dragon dan lautan tanpa sempadan. Satu benda yang orang akan nampak macam tak kena kat sini adalah pengakhiran cerita ni hanyalah tembakan Pluton ke Red Line. Di sini aku rasa ada satu benda yang tak kena dalam teori ini. Aku akan cerita pasal Marijoa nanti. Tapi sekarang kita fokus pada poin penting dalam teori ini, iaitu Red Line yang perlu dimusnahkan di 2 tempat. Satu di Reverse Mountain dan kemudian di Marijoa. Aku rasa Pluton akan musnahkan sekurang-kurangnya salah satu dari tempat tersebut, dan kemungkinan Reverse Mountain yang akan dimusnahkan menggunakan Pluton. Sebab kalau ikut kronologi, Reverse Mountain yang Luffy jumpa dulu, kemusnahan Marijoa pula akan jadi final climatic moment dalam
dalam series ini yang agak make sense juga berdasarkan journey kru Mugiwara. Kru Mugiwara memang sepatutnya kembali ke Reverse Mountain di penghujung journey doang, dan lebih make sense untuk plot Reverse Mountain diselesaikan dahulu sebelum Marijoa. Perkara lain yang membuat teori ini nampak sangat strong adalah disebabkan oleh Labun. Labun punya storyline berkisar tentang dia versus the mountain. Labun percaya yang kawan-kawan dia menunggu dia di sebalik mountain. Seluruh hidup dia dihabiskan dengan menghentak kepala dia berulang-ulang kali ke arah mountain dengan harapan mountain itu akan runtuh. Pada pendapat korang, macam mana agaknya Labun nak reunite dengan Brook dan kru Mugiwara yang lain? Bagi aku, plotline yang melibatkan Labun ni sebenarnya penting. Sebab tu Oda masukkannya ke dalam keseluruhan plot One Piece. Kalau One Piece adalah kemusnahan Red Line yang Oda sembunyikan dalam plot-plot untuk dicantum ibarat sebuah teka-teki kepada kita, maka sudah semestinya dua tempat di Red Line perlu dimusnahkan untuk mewujudkan full open ocean yang sebenarnya. So kat sini aku nak tekankan yang Oda tak mungkin hanya letak satu distraction event dalam plot line untuk memusnahkan Marijoa. Dia juga perlu wujudkan plot tentang kemusnahan Reverse Mountain juga. Mungkin nampak macam kehancuran Red Line di hujung cerita nanti akan nampak macam anti-climatic sebab ia akan berlaku dua kali. Tapi jika Oda sedar yang dia boleh munculkan satu lagi plot yang berkait dengan dua kemusnahan itu nanti, kemungkinan besar plot itu adalah storyline berkaitan dengan Labun. Labun antara karakter yang di sepanjang cerita sangat mahukan kemusnahan Reverse Mountain supaya dia dapat jumpa balik dengan kawan-kawan dia, dan Oda wujudkan Brook di kru Mugiwara, membuatkan jalan cerita ini akan berkait dengan sebuah powerful reunion yang akan berlaku apabila kru Mugiwara kembali dan memusnahkan Reverse Mountain. Jadi kat sini kemusnahan Red Line yang akan terjadi adalah perkara penting dalam plot One Piece, dan ianya berkait dengan plot line satu karakter yang berjalan seiring dengan jalan cerita utama One Piece. Kru Mugiwara boleh kembali melalui Grand Line ke Marijoa dan bergabung dengan Allies ketika melalui Grand Line dan sepanjang perjalanan. Aku jangkakan kerajaan Alabasta akan terlibat dalam final battle. Tidak lupa juga dengan Amazon Lily dan Allies yang lain yang akan ikut kru Mugiwara, atau mungkin semua akan terus ke Marijoa untuk attack dari pelbagai arah. Okey, sekarang kita akan fokus pada Marijoa. Adakah aku rasa Marijoa akan dimusnahkan menggunakan Pluton? Jawapan aku adalah tidak. Akan nampak macam penghujung cerita yang tak berapa klimatik untuk series macam One Piece ditamatkan dengan sebuah kapal, tembak meriam yang besar dan terjadinya letupan besar-besaran dan terus freedom for everyone. Aku rasa tak semudah itu. Sudah semestinya final arc akan sampai ke part climax seperti mana arc utama dalam One Piece sampai ke climaxnya dengan serangan terakhir dari Luffy. Aku pernah bagi tahu antara kelebihan pertarungan dalam One Piece adalah kebijaksanaan Oda untuk membuat something special dengan serangan terakhir dari Luffy. Sesuatu yang meaningful, sesuatu yang ada impak yang besar, sesuatu yang lebih bermakna dari sekadar menewaskan musuh, sesuatu yang membawa simbolism dengannya. Dah macam satu trend apabila final attack dari Luffy yang memukul lawannya melalui sesuatu halangan atau pertahanan lawan. Antaranya Luffy pernah tumbuk krokodil dari bawah tanah sampai terjungkit ke permukaan tanah. Tumbangkan Arlong sampai roboh Arlong Spark. Serang Rob Lucci sampai pecah tower. Serang Hordy sampai kapal Noh damage teruk. Dan banyak lagi. Tapi yang paling penting ialah ketika Luffy menewaskan Doflamingo yang juga seorang Celestial Dragon yang berkuasa ke atas Dressrosa, boleh dianggap simbolik kepada Celestial Dragon yang berkuasa di seluruh dunia One Piece. Luffy menamatkannya dengan menghempas Doflamingo ke bumi Dressrosa itu sendiri dan telah mencetuskan kebebasan di Dressrosa yang baru. Jadi apa yang aku cuba sampaikan kat sini adalah penamat kepada series ini adalah Luffy dengan tangan dia sendiri mewujudkan One Piece dan kemungkinan besar dengan menyerang final villain sampai menghancurkan Red Line. Kalau korang masih ragu-ragu, aku akan bawa korang kembali ke Fishman Island di mana Madam Charlie pernah cakap yang Luffy akan memusnahkan Fishman Island, dan aku rasa itulah yang akan berlaku, iaitu Luffy lah yang akan memusnahkan Red Line dengan tangan dia sendiri, dan semestinya dia juga akan memusnahkan Fishman Island untuk tujuan itu. Ini akan dilakukan untuk mewujudkan dunia yang lebih baik, dan apa yang lebih penting kat sini ialah apa yang terjadi kali terakhir Luffy di Red Line. Macam mana arc Fishman punya final battle ditamatkan? Yes,
elephant Gatling yang besar ke main villain pada arc tersebut, which is Horde Jones. Horde Jones ditewaskan sekaligus di dalam satu serangan untuk memusnahkan sesuatu yang lebih besar, iaitu kapal Noh. Luffy nak hapuskan sejarah Fishman Island supaya diorang boleh bangunkan kembali Fishman Island dari nothing. Itu merupakan kali pertama Luffy buat finisher move yang sangat besar selepas time skip, dan pertempuran berlaku di bawah Red Line. Apa yang menarik kat sini adalah dia dihalang dari memusnahkan kapal Noah secara total. Kita tak dapat saksikan big finisher yang begitu memuaskan, iaitu Luffy memusnahkan kapal Noah tersebut 100%. Aku percaya pertarungan yang memulakan cerita selepas time skip ini adalah cerminan apa yang akan berlaku pada future plot dalam series ini. Aku percaya series ini akan tamat dengan cara yang serupa dengan Oda start dan endkan post time skip. Bezanya nanti kekuatan Luffy akan di tahap yang amat tinggi dan dia akan mampu memusnahkan apa sahaja, bukan setakat sejarah Fishman Island ataupun Noh. Luffy bahkan mampu untuk menghancurkan Red Line itu sendiri. Pada saat itu nanti dia tak akan mampu dihalang lagi. Dia akan tewaskan semua villain yang perlu untuk mencapai matlamat dia dan kru Mugiwara. Satu lagi bahagian puzzle yang perlu diletakkan di tempatnya adalah si Blackbeard dan Devil Fruit Gura-Gura Nominya. Adakah buah devil yang lain yang wujud dalam dunia One Piece yang lebih sesuai untuk memusnahkan Red Line selain dari Gura-Gura Nomi? Kita tahu Blackbeard berminat untuk mengkaji sejarah. Dia tahu yang Gura-Gura Nomi ni sangat berguna untuk matlamat jangka panjangnya. Adakah dia mendapatkannya sebab buah itu yang powerful dan dia nak jadi kuat semata-mata, atau sebab buah itu mempunyai kebolehan untuk membantu dia mencapai matlamat utamanya? Aku tak cakap yang Blackbeard dah tahu apa itu One Piece yang sebenarnya. Aku cuma nyatakan yang dia mungkin buat kajian sendiri tentang tujuan Gura-Gura Nomi yang paling berguna untuk mencari One Piece. Apa yang ramai orang jangkakan ialah Blackbeard tak mungkin jadi villain di final battle di Marijoa, sebab kalau itu berlaku maknanya One Piece telah pun ditemui. One Piece patutnya berada di Laugh Tale, jadi Blackbeard kemungkinan besar telah ditewaskan. Tapi berlainan pula ceritanya kalau kita pegang teori kemusnahan Red Line yang akan mewujudkan One Piece. Kalaulah teori ini benar-benar terjadi, kita boleh simpulkan series ini dengan pengakhiran pertempuran lanun di titik tengah bumi One Piece, iaitu pertembungan Two Line untuk mencari greatest treasure di dunia One Piece. Dan apabila kita kaitkan dengan kemungkinan awakening buah Devil Luffy yang ramai percaya akan mengubah kawasan sekeliling dia menjadi getah berdasarkan apa yang kita lihat awakening Paramecia Katakuri dan Doflamingo, mungkin nanti Blackbeard akan cuba untuk memusnahkan Red Line dengan Gura-Gura Nomi dan akan di counter dengan keupayaan Luffy mengubah sasaran tersebut menjadi getah dan menjadi kalis kepada gempa bumi. Dan for sure aku hanya bermain dengan kemungkinan dan jangkaan sebab ni hanyalah sebuah teori, tapi kemungkinan ini memang menarik untuk kita bincangkan. Dan kalau korang rasa Im Sama akan menjadi final villain dan bukannya Blackbeard, aku faham, cuma aku rasakan memang seseorang akan ditumbuk ke arah Red Line oleh Luffy. Ini adalah poin aku yang terakhir untuk support teori ini, dan sudah semestinya Sanji dan All Blue. Teori original ada hujah yang kuat untuk mengaitkan Sanji dan All Blue, tapi kat sini aku nak mention perkara-perkara aku rasa menyokong dan menguatkan lagi teori ini bahawa All Blue adalah One Piece. Aku nak korang kembali kepada Baratie, sebab kalau korang baca balik, korang akan dapat rasakan betapa bijaknya si Oda menyembunyikan kebenaran di tempat yang terang, tapi ramai yang tak jumpa kerana terlepas pandang. Sebab utama korang rasa macam tu kerana Baratie adalah sebuah arc mengenai impian yang hendak dicapai. Sanji adalah satu karakter yang ada impian yang besar seperti Luffy, tetapi dia rasa takkan pernah mampu benarkan diri dia untuk kejar impian itu sebab dia berhutang budi dengan Zeff. Di sepanjang arc ini kita dapat lihat satu dinamik di antara Luffy dan Sanji, di mana Luffy cuba meyakinkan Sanji yang tak guna dibebankan diri sendiri disebabkan oleh hutang budi yang sebenarnya tak perlu pun dibayar kembali. Luffy buat macam tu sebab dia juga ada backstory yang lebih kurang sama, which is terhadap Shanks. Kalau Zeff kehilangan kaki untuk selamatkan nyawa Sanji, which is dia bagi semua makanan dia dan dia memotong kakinya untuk dimakannya, manakala Shanks pula memberikan tangannya untuk dijamah Sea King bagi menyelamatkan nyawa Luffy. Poin Luffy ialah Shanks dan Zeff tidak melakukan pengorbanan untuk Luffy dan Sanji supaya diorang kena balas balik hutang budi tersebut. Pengorbanan yang diorang lakukan adalah untuk memastikan Luffy dan Sanji akan mampu untuk kejar impian diorang. Seluruh arc ini menunjukkan di mana karakter Luffy dan Sanji sangat serupa dengan passion dan keinginan. Kedua-duanya ada impian dan pengalaman lampau yang serupa. Tapi Sanji dihalang oleh sesuatu yang membuatkan dia tak mampu kejar impian dia, berbeza dengan Luffy. Dan Luffy dan Sanji yang akhirnya membentuk persahabatan dan mula mengorak langkah untuk mencapai impian mereka.
Jadi, cuba korang ambil sedikit masa untuk fahamkan benda ni. Daripada semua kru Mugiwara, dari setiap yang join Luffy, satu-satunya yang bonding dengan Luffy dan berkongsi impian dengan Luffy adalah Sanji. Satu-satunya ahli Mugiwara Pirates yang origin arc dia mengenai belajar untuk kejar impian dia adalah Sanji. Dalam arc Baratie yang membentuk persahabatan atau ikatan antara Luffy dan Sanji, bukan hanya kerana kedua-duanya ada mentor yang buat pengorbanan untuk diorang supaya diorang mampu meneruskan perjalanan mengejar impian diorang. Bukan hanya diorang berdua mencari sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak wujud langsung. Bukan hanya kerana diorang sajalah kru Mugiwara yang bonding untuk kejar impian, tapi mereka juga ada impian yang sama. Aku tak rasa ini satu kebetulan yang All Blue dan One Piece adalah benda yang sama. Dan kalau kita tengok karakter Sanji dan kenapa Oda wujudkan watak dia ni sebagai kru Mugiwara yang perlu belajar sesuatu tentang impian, dia adalah ahli Mugiwara Pirate yang kena belajar untuk buat keputusan untuk kejar impian seperti Luffy. Sebab tanpa mereka sedari, Luffy dan Sanji mempunyai impian yang sama, which is in my point of view, the All Blue is the One Piece. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ni. So macam mana? Sila tinggalkan komen korang di ruangan komen di bawah supaya kita dapat berdiskusi bersama. Guys, that's all I have untuk perkongsian kali ni. And gang, before I end, sedikit renungan. Tidak perlu berlarut tenggelam pada hal yang telah berlalu. Hidup ini perjalanan. Yang pergi biarkan ia meneruskan jalannya. Yang hilang biarkan ia menemukan haluannya. Sementara kita terus melangkah. Yakinlah Allah tidak pernah kehabisan cara dan cerita terbaiknya untuk kita. Tidak selamanya letih dan sedih terus bertahan. Tidak selamanya hari-hari hanya bercerita tentang hal-hal yang menyakitkan. Kerana hidup ini tak sepenuhnya ujian. Kerana Allah ciptakan sedih dan bahagia berdampingan. Cerita terbaik tak datang dari kisah yang mudah dengan tawa di sana sini. Namun perjuangan, tangis, masalah dan keputusan kita untuk terus bangkit dan berjalan lagi. Yang sudah terjadi jangan disesali. Biarkan ia menjadi pelengkap kisah kita yang berarti. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi